Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi tahun 4, dan hari ini kita akan bersama-sama berkongsi dengan tajuk yang baharu, iaitu imbuhan awalan ber, per dan juga ter. Baik, apabila kita sebut pasal imbuhan, kita kena ingat imbuhan ni adalah satu suku kata yang ditambah dalam sesebuah perkataan kata dasar. Dan apabila kita sebut sebagai imbuhan awalan, maknanya imbuhannya bermula di hadapan sesebuah ataupun sesuatu kata dasar itu. Jadi hari ini kita nak tengok imbuhan awalan ber, per dan juga ter. Dan hari ini kamu semua boleh tengok di muka surat 32 buku teks Jawi tahun 4 Sukatan Jaiz, dan di situlah kita dapati tajuk ini dicatatkan dalam buku tersebut. Jadi hari ini kita lebih kepada tutorial kelas yang mana nak memudahkan dan nak memahamkan murid-murid untuk lebih faham tajuk ini. Baik. Untuk tajuk ini kita nak lihat sama ada dalam Jawi ni kalau kita lihat, dia nak lihat bagaimana kita nak menjawikan sesuatu perkataan itu. Orang kata apa, yang kita nak tengok adalah sebenarnya huruf alifnya. Adakah huruf alifnya perlu digugurkan ataupun perlu dikekalkan? Itu sebenarnya. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat hari ni kalau kita tengok di muka surat 33 tu, okey. Kita tengok apa yang dimaksudkan, apa yang kita nak cerita hari ni, iaitu imbuhan awalan ber, per dan juga ter pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, hendaklah dikekalkan huruf alif pada awal kata dasar tersebut. Jadi nak mudah cerita, ini kita cerita yang mudah je ni. Nak mudah cerita, apabila kita berjumpa satu perkataan dan perkataan itu ada salah satu imbuhan awalan ini, sama ada ber, per atau juga ter, kemudian selepas perkataan imbuhan awalan ber, per, ter ini ada satu kata dasar yang mana bermula dengan huruf alif. Apabila kita jawikan, maka alif pada kata dasar itu perlu dikekalkan ejaan je selepas kita tambah imbuhan ber, per dan juga ter. Jelas? Jadi Ustaz harap kamu buat untuk yang pertama ni, step yang pertama ini jelas dulu apa yang dikatakan sebagai yang kita nak belajar ni lah, imbuhan awalan ber, per, ter pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alifnya perlu dikekalkan pada awal kata dasar tersebut. Baik, jom kita tengok contoh. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah contoh, kita ambil imbuhan ber dulu. Kita ambil imbuhan ber dahulu. Baik. Kita ambillah perkataan yang pertama, beradab. Ini yang paling simple. Beradab. Baik, dekat dalam perkataan ini ada tak imbuhan, salah satu daripada imbuhan yang kita belajar hari ini, ber, per, ter? Ada kan? Ber. Jadi ini imbuhan awalan ber. Okey. Bila imbuhan ber, ni senang cerita macam ni lah. Kalau jumpa je imbuhan ber, per atau ter, ber ni dah sah-sah kita eja ba dengan ra. Ber. Mudah. Okey, nak mudah cerita, ingat ber. Baik. Kemudian, apa kata dasarnya? Kata dasarnya adab. Apa permulaan adab? Apa huruf mula-mula dalam adab ini? Huruf A. A untuk huruf alif. Tadi kita belajar, tadi dah bagi tahu apabila kata dasarnya bermula dengan huruf alif, maka hendaklah dikekalkan alifnya itu pada awal kata dasar tersebut walaupun ada imbuhan ber. Jadi eja adab macam mana? A alif, D dal. A ni kena buang tak? Kena buang sebab suku kata tertutup vokal A ataupun KVK. So A nya buang, tinggallah huruf B untuk ba. Jadi apabila ada ber dan juga adab, kita masukkan sahaja dalam satu ejaan. Beradab. Nampak? So di sini kita nampak A nya kita kekalkan. Dapat? Okey, ini contoh. Kalau katalah soalannya disuruh kita jawikan perkataan ada imbuhan ber tapi bukan bermula dengan huruf A, bukan bermula dengan huruf alif, macam mana? Macam biasalah, tak ada masalah. Contoh kalau kita cuba try bersatu. Okey, kat sini apa kata imbuhan awalan dia? Ber. Betul, ber.
Kemudian kata dasarnya satu. Bermula dengan huruf apa? Huruf S. Sekarang kita tengah cerita pasal huruf kalau bermula dengan huruf A. Jadi S ini tak ada masalah. Jauhikan je macam biasa. S, sin, A, alif, T, ta, U, waw. Bersatu. Sekarang yang dia punya cerita adalah kalau suku kata pertama pada kata dasar tersebut adalah huruf A untuk alif ataupun huruf alif. Maksudnya tak semestinya huruf A sahaja, mesti huruf alif. Maksudnya contoh kalau kita cari perkataan lain, beriman, kan? Beriman. Beriman. Okay, ada tak imbuhan ber kat sini? Ada. Ini imbuhan ber. Kita dah dapat dah jauhikan ber. Baik, iman adalah kata dasarnya. Iman ini bermula dengan huruf I. I apabila vokal berada di awal suku kata, mestilah bermula dengan huruf alif ya. Betul tak? Alif ya. Kemudian eja man. Iman ni disebabkan iman adalah kata serapan bahasa Arab. Jadi ejaan dia ada alif. Beriman. Jadi alif untuk I ini dikekalkan alifnya walaupun masuk dengan imbuhan ber. Jelas? Itu maksud Ustaz. Bukan semata-mata huruf A untuk alif. Bukan. Maksudnya suku kata pertama, kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Dia tak sebut huruf A, dia tak sebut huruf I. Dia kata kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Bila kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maksudnya A untuk alif juga. Kalau I pada awal suku kata, alif ya juga. So bermula dengan huruf alif. Sama juga kalau U pun alif waw. Betul? So bermula dengan alif juga. Ini contoh yang pertama, iaitu untuk imbuhan awalan ber. Baik, kita tengok contoh imbuhan awalan per. Per kan? Kita tengok per dulu. Baik, imbuhan awalan per. Contoh Ustaz bagi perutusan. Baik, dalam perkataan perutusan ini ada atau tidak imbuhan awalan per? Ber atau ter? Ada. Per. Di sini adalah imbuhan awalannya. Jadi bila jumpa imbuhan awalan per, kamu dah tahu dah nak ejaannya macam mana? Pa dengan ra sahaja. Kenapa pa dengan ra sahaja? Sebab ini adalah i pepet. I pepet tidak ada ya. Jadi buangkan terus. Okey? Per. Jadi ingatlah, kita pun dalam tajuk ber per ter dah ada dah ejaan dia. Jadi mudah saja nak ingat. Okey, baik. Utusan. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah utus. An ini adalah imbuhan juga ya. Imbuhan di akhir, imbuhan akhir. Okey, imbuhan akhiran. An. Okey, yang ini kita ketepikan sekejap. Sekarang ni kita tengok kata dasarnya. Kata dasarnya utus. Bermula dengan huruf U. Baik. Huruf U ni kalau di awal suku kata, huruf apa? Huruf alif waw. Betul? Jadi kekalkan sahaja alif itu. Kemudian tus. Ta, waw, s, sin. Dan imbuhan an ini adalah nun. Kenapa dia nun? Kalau kita tengok imbuhan an ini akan masuk pada akan ditambahkan huruf nun di belakang. Ini ada topiknya nanti dalam silap Ustaz pada tahun 5, ada tajuk imbuhan. Perutusan. Kalau untuk tahap awal ni kenapa ada nun saja? Biasa Ustaz akan cakap kita sebut san tu suku kata tertutup vokal, vokal A kan. So kita A kan sahaja, A tu kita gugurkan sahaja. Ni untuk tahap awal dululah. So sekarang ni nak fokus ini. Alifnya dikekalkan walaupun masuk kepada imbuhan per. Jelas? Ini contoh untuk per. Yang ketiga, kita bagi contoh untuk ter. Kita bagi contoh untuk imbuhan ter, iaitu terikat. Terikat. Baik, ada atau tidak dalam ayat ini, perkataan ini, salah satu daripada imbuhan awalan ber, per dan juga ter? Ada ter. Baik. So ter kita dah tahu ejaannya tara. Kenapa tara? I-nya i pepet.
buangkan sahaja. Kemudian adalah kata dasarnya ikat, bermula dengan huruf I. I kalau awal suku kata bermula dengan huruf alif. Ya, betul. So alif kat situ, kekalkan sahaja alifnya, jangan buang. Walaupun kita baca terikat, sebenarnya kita baca terikat, ya. Ikat, KAT, ada nak kena buang? Ada. A, kerana suku kat ini adalah suku kata tertutup vokal A, ataupun kalau mudahnya K, V, K. Konsonan, vokal konsonan, vokalnya adalah A, A-nya perlu digugurkan. Jadi tinggallah huruf K untuk kaf, T untuk ta. Terikat. Alif itu dikekalkan walaupun masuk dengan imbuhan ter. Jelas? Dapat? Jadi ingat, apabila imbuhan awalan berperter pada pada kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alifnya perlu dikekalkan pada awal kata dasar tersebut. Boleh jelas? Baik, kalau ada kekurangan dan kurang jelas, mungkin boleh komen dan tinggalkan soalan di ruangan komen dalam YouTube ini, dan insya-Allah kalau ada apa-apa Ustaz akan cuba reply. Dan jangan, ini sahaja perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk imbuhan awalan berperter. Semoga kita berjumpa lagi, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube ini untuk manfaat kita bersama. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.